Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, next topik kita gap. Okay, gap dalam chart kita ada gap. Okay, so gap ni biasanya berlaku di mana-mana chart saja. Semua chart ada gap. Gap ni apa? Apa maksud gap dan macam mana kita nak tahu gap? So kita akan explain lah jenis-jenis dia, chart dia macam mana dan screener gap lah. Okay, gap ni siapa yang belum tahu lagi apakah itu gap So dekat chart biasanya chart akan turun ataupun naik ke turun ke tak kisah. Tiba-tiba dia nak rebound tu, and then the next candle tu dia akan melompat ke atas. Ada satu ruang kat situ lah, ada void kat situ kan. Macam tak ada candle kat situ. Memang betul lah, memang tak ada candles pun. So dia turun dan dia terus melompat ke atas. So kalau dia close kat sini, then opening yang baru tu nanti, candles yang baru tu dia akan ada kat sini. So ada satu gap lah, ada satu kekosongan kat situ. Okay, ni pun sama. Dia turun, dia nak naik. So ada gap kat sini, dia terus melompat ke atas. Biasanya berlaku kalau kat US market ni. So dia tutup hari ni pada pukul 4 pagi. Dan besok pagi tu kita kalau trade malam besok malam 9.30 malam tu dia akan naik ke atas ataupun dia akan turun ke bawah lah. Tu namanya gap. So ada kekosongan, ada void, ada ruang di antara dua candles. Okay, candles yang lain ni tak ada ruang. Dia continuously open and close. Ni semua continuous. Continue lah Ni continue. Ni ada gap juga. Sikit lah gap kat sini. Ni gap dia besar dan dia juga ada gap. Okay, sekarang kita nak tahu apakah jenis-jenis gap yang ada dekat chart lah. Okay, biasanya kita akan kenal empat jenis gap. So yang pertama adalah common gap. Common gap maksudnya gap yang berlaku biasa saja dekat chart. Okay, yang kedua dia ada breakaway gap. Breakaway gap tu dia ada ke atas, dia breakaway gap. Okay, breakaway gap maksudnya kalau kita dapat baca kat sini, breakaway gap occurs when the price of the stock gaps over support or resistance level. Maksudnya kat sini ada resistance, dia over than resistance. Ni kita panggil dia breakaway gap lah. Yang ni pula runaway gap. Runaway gap ni adalah uptrend represent traders who did not get in during the beginning uptrend. They decided it was not going to happen. Okay, apa maksud dia? Traders yang try nak masuk dekat runaway gap ni, maksudnya dia nak masuk dekat dalam position. Tapi dia kata kat sini, traders did not get in during the beginning of the trend. So trend ni baru je nak bermula, tiba-tiba ada gap kat situ. Ataupun dia kata ketika trader itu menunggu untuk retracement. Jika ada retracement kat mana-mana chart, dan dia nak masuk ketika retracement, tiba-tiba ada gap, runaway gap kat situ lah. Yang keempatnya, gap usually occurs at the end of the trend. So kalau kita ada satu trend, uptrend, so at the end of the trend tu nanti tiba-tiba ada gap kat situ. The end of the trend lah. Ataupun important support or resistance level kan. Okay, resistance level tu maksudnya macam ni lah kat bawah ni. So ada 4 jenis gap: common gap, breakaway gap, runaway gap and exhaustion gap. Okay, so seterusnya, okay, tengok kat sini, difference between two consecutive candles, closing price and opening price is called gap. So ni kalau ni tak ada gap, so dia close dengan opening ni sama level dia, sama price dia. Yang ni ada gap, dia close kat sini dan open kat sini. This void is called gap. Macam saya cakap tadi, void tu adalah gap lah. Dan ni pula gap up. Dia close kat bawah ni dan dia open kat atas. So ni adalah gap up lah. Okay, seterusnya common gap, fill gap. Maksudnya ini dia menceritakan betul-betul 4 gap tadi tu dalam bentuk yang lain lah, bentuk yang berbeza-beza. Yang ni gap down. Okay, ini gap up. So kalau gap down tu chart tu naik, tiba-tiba dia junam ke bawah, dia jatuh ke bawah, dia melompat ke bawah. So ini adalah gap down. Ni gap up, dia lompat ke atas. So gap up lah. Ni ada dekat website finviz.com. Okay, yang selalu kita guna finviz.com tu. So ini gap up, so sama saja. Okay, so apabila ada gap up dia buat gap up dan chart biasanya dia akan fill balik kekosongan tu lah. So dia ada kekosongan, so dia gap up dan dia akan mengisi balik kekosongan yang telah pun dikosongkan kat sini. Macam ni lah, dikosongkan, so dia gap fill, dia mengisi balik kekosongan kat situ. Okay, yang ni pula gap down. Gap down ni gap up. So ini
gap act as a resistance. So bila kita ada gap down kat sini, so nanti bila chart tu turun, dia cuba nak naik, dia membentuk satu resistance kat sini. Resistance dekat tempat dia melompat ke bawah tu lah, dia junang ke bawah tu. Ni jadi resistance. Okay. Dan ini bila ada gap macam ni, dia turun, dia nak naik ni nanti, ini juga menjadi resistance untuk gap yang atas ni. Ni gap yang bawah, resistance kat sini. Gap yang atas ni, resistance dekat sini. Dia boleh juga gap tu bertindak sebagai resistance. Bukan setakat resistance, dia juga boleh bertindak sebagai support. Okay, kalau macam ni gap up, dia melompat ke atas, so dia sideways saja ke atas ni. Dan bila dia buat sideways, dia semestinya akan membuat support. Dia buat support. So ni adalah level support dekat tempat dia buat gap tadi. Okay. Right. Ni pun samalah. Ni lagi jelas lah. Maksudnya dia buat gap down tu. So ini bertindak sebagai support. Sebagai apa? Resistance untuk gap yang dia buat tadi lah. Okay. So in summary memang ada 4 gap. So dia ada breakaway gap, runaway gap, exhausted gap dengan common gap. Okay. So contoh dekat chart yang kita selalu highlight dekat dalam Telegram. So ni adalah gap bila kita share TATA stock US ni. So contoh macam ni LCID ni, kita nampak je gap, kita beritahu lah sini gap yang belum lagi close. Okay. So bila belum close, kita akan mention kat sini lah, kita akan mark kat sini gap belum close. So bila dia turun, dia naik, dan dia akan closekan gap yang dia dah buat tadi lah, void yang dia buat tadi. Okay. Next ni CRWD pun sama. Bila ada gap kat sini, so dia naik, dia gap up. So dia turun, dia tutup balik gap yang kosong kat sini. Okay. Seterusnya RGN ni ada gap yang agak besar juga. Biasanya gap ni berlaku dekat earning pun ada. Okay. Kalau tak earning pun ada juga. Right. So ni macam ni gap down. So dia akan naik balik dan dia akan close balik gap yang dia buat kat sini lah. Okay. REGN. And then Meta dulunya dikenali sebagai Facebook. Okay. Dia buat gap juga. Dan ketika gap ni dia buat, ketika ini juga dia announce in earning. So earning dia earning more to loss lah. Bila loss, so ada gap di bawah tu, gap yang sangat besar, dan dia balik-balik kat sini. Okay, kita panggil dia island gap. Okay, so one day nanti mungkin dia akan fill up balik the gap, tapi kita tak tahu bila lah. Okay, so bukan setakat dekat chart saja, kita juga boleh tengok contoh-contoh stok yang buat gap dekat screener lah. So screener yang paling popular sekali yang kita semua tahu adalah menggunakan Finviz. So dekat maps nanti kita boleh search lah sector, dan kita boleh ambil kat sini y axis ni gap. Kita boleh pilih dan kita akan nampak lah ada banyak gap. Maksudnya stok-stok yang buat gap down kat bawah ni, yang atas-atas ni adalah stok yang akan buat gap up lah. Ini screener dia. Okay, so peminat-peminat gap, so siapa yang trader yang menggunakan gap ni, dia memang suka lah menggunakan screener ni. So dia akan tunggu sajalah bila open market je, dia tengok akan carilah stok-stok yang gap up, dan stok tu juga membuat Marubozu. Tu lagi bagus lah kan, lagilah orang suka lah. Sebab bila dia gap up buat Marubozu, itu adalah strong candles. Marubozu adalah strong candles yang mana kalau dia hijau, gap up, Marubozu hijau, memang dia akan naik lagi lah. Kalau dia gap down, Marubozu dia buat pula warna merah, tak ada echo, candles tak ada echo, so itu adalah strong untuk dia bearish. Okay, so semoga bermanfaat. Alright, thank you, bye.